tambah sedikit maklumat yang telah saya sampaikan dalam jawapan nombor 1 pagi tadi, sebab dia adalah pencapaian yang agak positif dan saya tidak sempat untuk mengeluarkan dokumen ini sebab agak banyak dokumen pagi tadi. Ini berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Smart 600, menara-menara yang dalam bahasa Inggeris dipanggil Naked Tower di negeri Sarawak, yang selama ini tidak mempunyai alat-alat pemancar ataupun radio, ataupun disebut juga sebagai kuali. Ya, jadi ini masalah yang agak lama berlarutan, tapi pada Oktober lalu saya telah umumkan dalam Dewan bahawa MCMC bersekali dengan Kementerian Kewangan bersetuju untuk menyediakan dana secara tahunan bersekali dengan syarikat-syarikat telco untuk menyelesaikan beberapa masalah supaya penerima gunaan menara-menara ini dapat dipercepat. Jadi saya sebut beberapa angka. Pada tahun pertama, pihak MCMC akan membelanjakan 42.9 juta ringgit, manakala syarikat telekomunikasi akan membelanjakan 29.1 juta ringgit untuk tahun ini. Untuk tahun kedua, Kementerian Kewangan akan mengeluarkan dana sebanyak 38.2 juta ringgit dan syarikat telco 29.1 juta ringgit. Bagi tahun ketiga, Kementerian Kewangan akan mengeluarkan dana sebanyak 38.2 juta ringgit, manakala syarikat telco 29.1 juta ringgit. Secara keseluruhan, 206.78 juta ringgit akan dibelanjakan oleh MCMC, Kementerian Kewangan dan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk menjayakan dan memastikan 600 menara yang telah dibina oleh Sarawak Multimedia Authority dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ini hasil daripada siri perbincangan yang telah diadakan bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan juga syarikat-syarikat telco sewaktu saya berada di Sarawak pada sekitar Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia. Dan ini adalah satu perkembangan yang substantif dan saya sebenarnya berniat untuk memberi sedikit update. Daripada 600 menara, setakat ini 169 menara Smart 600 telah menyediakan perkhidmatan 4G setakat 22 hari bulan Mac. 169 daripada 600 menara. Manakala ada sejumlah menara lain yang masih dalam proses, yang siap dalam pembinaan, pemindahan ke lokasi baru, dan ada juga 31 menara yang bertindih. Nanti saya akan buat salinan dan saya akan berikan kepada rakan-rakan media. This is a substantial development because for a very long time the towers were not taken up by the telcos. So the solution that we have employed is a hybrid solution where through the cooperation of the MNOs along with MOF and MCMC, this tripartite arrangement will solve the problem of the 600 unused towers, the naked towers that have been there for the longest time. Dan sukacita saya maklumkan daripada 169 menara, ada 79 menara yang mana ada 52 menara yang ada 4 telco, ada 37 menara dengan 3 telco, ada 79 menara dengan 1 telco, dan ada 1 test site, 1 menara yang digunakan sebagai test site untuk 5 telco. Jadi this is a major development yang saya harap dapat dilaporkan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan edar maklumat yang terperinci. Ada apa-apa soalan? Maksudnya 169 ni dalam tempoh daripada Bukan, daripada awal tahun ini. Ya. Maksudnya tempoh 3 bulan berjaya membangunkan mengaktifkan ataupun jangkaan untuk selesaikan 600 itu ada. Harapan saya secepat mungkin. Inilah arahan saya kepada pihak MCMC.
Tapi ada sejumlah menara yang saya sebutkan tadi masih dalam proses pembinaan. Ya, dan ada 244 menara yang telah siap dan sedia untuk dimasuki tapi belum lagi. Jadi saya lihat quick win-nya adalah ada 244 menara yang boleh dimasuki sekarang dan ada 53 menara yang mempunyai My Sarawak Broadband sahaja. Jadi apa disebut sebagai fiber backhaul tu telah sedia. Jadi jumlahnya adalah 297 yang sedia untuk dimanfaatkan sekarang. Masih ada 44 dalam pembinaan, 59 dalam proses pemindahan ke lokasi baru dan ada 31 menara yang bertindih. Jadi bakinya masih dalam pengurusan pihak SMA sekali dengan MCMC, insya-Allah. Ada timeline. Ya, saya harap secepat mungkin, terutama bagi 244 menara. Tapi yang kita usahakan di sini adalah saya ingin lihat semua 600 menara ini mempunyai semua CDMTUY. Ya, maksudnya six-way MOCN. Ya, dan itulah yang telah kita putuskan dalam perbincangan. Jadi saya confident, insya-Allah setidak-tidaknya bagi semua menara yang telah siap, kita boleh usahakan. Kita ada satu test site, jadi test site ini akan menentukan beberapa formula bagi di kalangan telco-telco, ya, untuk mereka menggunakan apa yang disebut sebagai five-way MOCN, dan selepas itu insya-Allah kita akan dapat laksanakan di semua menara ini. Ya, soalan lain boleh? Di Twitter macam ada membalas ucapan Datuk Seri Fadilah yang mengatakan bahawa Wakil Anwar sudah menyerahkan draft perjanjian dan Datuk Seri Fadilah tak tahu apa-apa pun. Jadi mungkin boleh. Ya, saya tak pasti sama ada Ahli Parlimen Macang cetak draft dia sendiri. Sebab sebelum ni dia pernah kata untuk selesaikan masalah ekonomi kita kena cetak wang, ya. Jadi tapi seriously, saya telah semak dengan pejabat Perdana Menteri, ketua Setiausaha Politik tidak ada memberikan apa-apa draft, dan beberapa orang Setiausaha Politik juga saya telah hubungi dan setakat ini tidak ada. Ya. Jadi saya percaya Ahli Parlimen Macang mungkin terasa terpanggil untuk menyelamatkan keadaan kerana yang disebut oleh Ketua Pembangkang dalam Parlimen pada hari Khamis yang lalu ialah ada draft. Tapi Timbalan Perdana Menteri yang duduk bersama dengan Ketua Pembangkang, bila beliau melaporkan kepada Kabinet, menyatakan tidak ada sebarang draft. Dan perkara ini telah disahkan, ya, dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Jadi sekiranya ada draft yang telah diberikan oleh kononnya Wakil Perdana Menteri, persoalannya kenapa tidak dibangkitkan dalam pertemuan bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Itulah saluran rasmi. Kalau bagi saya, bukan yang tidak rasmi tapi kita rujuk kepada yang rasmi. Saya rasa kalau Ahli Parlimen Macang tak tahu apa-apa, he should just keep his mouth shut. Baik, terima kasih. Maybe satu mengenai padu. Ya, saya. 2 hari lepas PM minta Menteri Ekonomi beri penjelasan dekat Jemaah Menteri berhubung isu padu. Ya. Selepas kebimbangan yang dibangkitkan oleh Premier Sarawak mengenai sistem inilah. Ya. Jadi adakah sebelum ni Kabinet dengan Perdana Menteri sendiri tak jelas mengenai padu? Tak, dia jelas kerana laporan yang kita terima daripada Kementerian Ekonomi, usaha sebenarnya berkat usaha Kerajaan Negeri Sarawak juga bersekali dengan Jabatan Perangkaan telah menyaksikan, jadi berkat usaha Kerajaan Negeri Sarawak sekali dengan Jabatan Perangkaan telah menyaksikan Negeri Sarawak mencatatkan jumlah pendaftaran padu yang sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dan ini kita saksikan terutama di peringkat awal pelaksanaan sistem padu, ya, pendaftaran bagi sistem padu. Dan saya dalam ataupun Jemaah Menteri dalam mesyuarat minggu lalu, kita telah membincangkan perkara ini, dan Yang Berhormat Saudara Fizi Ramli ada memaklumkan bahawa Ketua Setiausaha
Kementerian Ekonomi akan mengadakan perbincangan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak pada hari ini. Manakala insya-Allah pada 30 hari bulan Mac Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan ke Kuching, akan ke Sarawak, dan di situ mungkin akan ada sedikit perbincangan tambahan. Tidak timbul isu untuk rakyat Sarawak mendaftar ataupun seluruh rakyat Malaysia boleh daftar sekarang. Ya, cuma dari segi pelaksanaan menggunakan jentera kerajaan negeri. Di situ itu sahaja yang sekarang ni yang akan dibincangkan hari ini dan akan diputuskan. Saya tidak lihat ini mencacatkan usaha pendaftaran kerana setakat hari Jumaat yang lalu saya difahamkan statistik menunjukkan lebih kurang ataupun lebih daripada 33% rakyat Malaysia telah mendaftar. Kita jangkakan insya-Allah menjelang hujung bulan ini kita harap kita boleh capai sekitar hampir 50%. Ya, jadi mungkin kita akan dapat update seterusnya dalam mesyuarat Jemaah Menteri Jumaat ini. Baik.